أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده وبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتينا اليقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Mulakan dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah. Pertamanya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita menyambung kuliah kita ni. Kita asal kita ni ialah nak kunci syurga. Jadi seperti mana yang saya maklumkan pertemuan kita sebelum ini, kita untuk 3 kali lah, maksudnya ni kali yang terakhir lah untuk malam ni. Kita menceritakan berkaitan dengan solat ketika keuzuran ataupun solat ketika sakit. Pertemuan kita yang lepas kita dah cerita tentang wuduk, tentang hadas ataupun cara untuk mengangkat hadas ketika kita dalam masalah sakit ataupun ketika kita masalah uzur. Rasanya yang pertemuan kita yang lepas tu rasanya dah kita dapat sedikit pencerahan lah. Kalau anda kata kita ni ada uzur, kita sakit, ataupun pada anggota kita ada terhalang yang menyebabkan anggota wuduk kita tak lepas, ada tempat balutan dan sebagainya. Jadi macam mana kita nak wuduk untuk mengangkat hadas ketika itu? Rasanya kita dah selesai yang tu, InsyaAllah pada malam ini kita sambung tentang kaifiat solat ketika kita ada uzur ataupun ketika kita sakit. Nak kebetulan pula kita PKP, kan? Jadi maknanya minggu tak akhir lah ni. Minggu depan tak tahu lah macam mana. Minggu depan ni kita lain pula lah. Jadi kita habiskan yang pertemuan kita yang 3 kali saya sebut tu. Kita nak cerita pasal solat ketika wuduk. Soalannya, kalau ikut pada kitab ni, dia beri tentang soalan dan tentang jawapan. Adakah gugur kewajipan solat ni bagi seorang yang mengalami keuzuran melampau? Uzur maknanya bila dia uzur, sakit tenak, cedera parah dan sebagainya, adakah solat tu diuzurkan ataupun solat itu digugurkan? Jawapannya, kewajipan solat tidak digugurkan sama sekali selagi mana dia mukallaf. Selagi mana ada nyawa, kok mana cerita pun kena solat juga. Cuma kelonggaran kaifiat melaksanakannya. Jadi pelaksanaan saja dilonggarkan. Tapi dari segi solat tu sama sekali tidak digugurkan. Cuma diberi kelonggaran kaifiat melaksanakan diberikan kepada seorang berdasarkan tahap kemampuannya. Tengok pada mampu dia setakat mana. Jadi solat sama sekali tak digugurkan. Sebagai contoh, jika dia tidak boleh, tak mampu solat berdiri, maka dia kena solat sambil duduk. Jika tak ada air untuk berwuduk, tiada debu tanah untuk bertayamum, maka seorang itu wajib juga solat tanpa berwuduk dan tanpa bertayamum.
Solatnya itu kerana menghormati waktu dan wajib mengqadhakannya kemudian. Jadi kena solat juga, walaupun diistilahkan solat menghormati waktu, tapi hukumnya kena qadha balik. Semayang hak dia ada pun rasa dah berat dah. Nak qadha lagi lah, berat nanam. Berat lagi lah. Bagi kisah sakit tenat ataupun cedera parah, kebiasaannya seorang itu tidak mungkin dapat menunaikan solat dalam keadaan tersebut. Sungguh begitu, kewajipan solat tidak gugur. Oleh itu dia wajib mengqadhakan solat yang tidak dapat dilaksanakan semasa sakit tenat cedera parah bila pulih nanti. Kau mana cerita pun dia kena semayang dulu atas kadar dia. Okey, itu soalan berkaitan dengan gugur ke tidak kewajipan solat. Kemudian soalan seterusnya, kenapa begitu penting sekali kewajipan solat sehingga tak boleh ditinggalkan sama sekali? Kewajipan ibadat solat berbeza daripada kewajipan ibadah-ibadah yang lain. Oleh itu dia tak boleh ditinggalkan sama sekali walaupun apa keadaan sekalipun yang dihadapi oleh seseorang mukallaf. Ini kerana solat itu tiang agama. Itu dia. Dia panggil silah. Solat ni dipanggil silah. Silah ni maksudnya hubungan kita dengan Allah. Ibaratnya orang yang tak semayang, dia terputus hubungan dengan Allah. Sebab tu tuan-tuan, dia punya pentingnya solat dalam hidup. Orang yang tak ada semayang, lupa terus, tercabut terus dengan Allah. Rahmat Allah pun tercabut, berkat daripada Allah pun dia tak dapat, kasih sayang Allah pun dia tak dapat, ingatan daripada Allah pun tak dapat. Kesan daripada tak semayang. Sebab tu tuan-tuan, semayang tu ibadah yang sangat-sangat penting. Itu yang menunjukkan, menjadi pembeza di antara dia ada iman ke ataupun dia kufur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ada dalam satu riwayat menyatakan orang yang meninggalkan semayang ni dengan menidakkan semayang itu sendiri boleh jadi kufur pada Allah. Itu dia. Meninggalkan solat berarti meruntuhkan agama. Kalau ditinggalkan solat semata-mata tanpa sebab, tambah pula tu dia menafikan kewajipan solat, boleh menggugurkan agama. Agama dia boleh gugur. Jadi bagi memastikan setiap mukallaf mendirikan solat, maka syariat mempermudahkan kaifiatnya kerana sesiapa yang ditimpa keuzuran. Kemudian itu berdasarkan tahap keuzuran seseorang. Itu dia. Nak faham kat situ dulu tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, semayang ni benda yang sangat berat. Sebab tu tuan-tuan, perkara yang kita kena selesaikan di peringkat anak-anak kita ni ialah semayang. Biar berbuih mulut kita bercakap banyak kali pun sampai dia lekat semayang. Kalau kita anak kita besar panjang tuan-tuan tak lekat semayang, masih dia kita berjaya. Kita bagi makan minum dia, beli bagi makan bagi itu, rupanya percuma saja. Yang tu tuan-tuan, berat ni kita ni nak tekan tentang semayang. Dua perkara tuan-tuan. Pertama semayang, kedua mengaji. Mengaji Quran. Tak settle benda ni tuan-tuan. Mengaji tak settle, semayang tak settle, besar-besar dia akan datang, dia jadi masalah pada kita. Kan? Sebab bila dia tak semayang, habislah dia. Terputuslah dia tu dengan Allah. Bila dia tak mengaji pun tak pandai, dia jadi masalah sebab dia tak boleh nak bercakap-cakap dengan Allah. Sebab Quran tu ialah bercakap-cakap dengan Allah, kalam Allah tu. Itu dia. Jadi kena settlekan yang ni. Sampai anak kita jinak untuk semayang. Sampai anak kita ni bila buka Quran tu boleh baca. Kan? Jangan cerita kita mungkin kata kalau kita mengenangkan kita tuan-tuan, kita boleh ingat diri kita sendiri. Bila kita ni bertatih tentang semayang, bila kita bertatih tentang mengaji. Kan? Jadi mungkinlah pengalaman kita lepas tuan-tuan, kita kena kambuh dengan kita turunkan dia punya ingatan kita pada anak kita yang semayang pun tak lekat lagi. Sebab tu nak jinakkan anak kita semayang tuan-tuan, dia kecil lagi. Kalau besar baru nak jinakkan dia semayang memang berat lah. Mengaji begitu juga. Pandai mengaji, pandai baca Quran. Baik. Soalan yang seterusnya, bagaimanakah cara solat yang orang yang sakit?
solat orang yang sakit. Sakit adalah keuzuran. Sudah pasti keuzuran itu menyukarkan pesakit melakukan solat seperti orang sihat. Itu dia. Memanglah orang yang sakit ni dia tak macam orang sihat, kan? Sebab tu kalau kita cakap dengan orang yang sakit, walaupun kadang-kadang dia tak bunyi mulut dia, tapi kadang hati dia bunyi. Kata, awak ni suruh saya semayang lah, suruh ini lah, suruh itu dengan awak. Ada kena kawak dia kata. Kan? Kita ni macam-macam dah. Sakit lah, itulah, patah lah, gini, luka lah, suruh kita semayang lah, suruh itulah, suruh ini lah. Kan? Last sekali dia mengamuk. Kan? Last sekali kalau silap-silap gaya kita nasihat yang tak kena tempat, dia mengumuk pada Allah pula. Kata Allah ni macam tak tengok kita ni, macam dah ditimpa tangga dah kata. Pas satu perkara, kan? Itu dia. Itu yang menyebabkan tuan-tuan, kadang-kadang musibah yang berlaku ni kadang-kadang boleh menguji keimanan kita. Itu dia. Baik. Oleh itu, orang yang sakit dipermudahkan menunaikan solat berdasarkan kemampuan dan keupayaannya. Tengok pada mampu dia setakat mana, upayanya macam mana. Berikut keterangan ringkas mengenai solat orang yang sakit berdasarkan kemampuan. Yang ini mungkin sebahagian kita faham ataupun sebahagian kita yang ada miss kat mana maklumat. Jadi sekurang-kurangnya pada malam ini kita top up ataupun kita update maklumat yang ada pada kita. Cuma saya terhalang sikit sebab saya nak buat secara demo sikit lah, supaya lebih tuan-tuan faham sikit. Okey, pertama, jika tak mampu berdiri, hendaklah dia solat dalam keadaan duduk. Faham situ dulu. Tak boleh berdiri, kena duduk. Dia kena solat juga dalam keadaan duduk. Tapi kadang-kadang kita ni, mungkin fikiran kita, padahal kita boleh berdiri, kan? Boleh berdiri, tapi kita pun ambil orang mudah sekali, terus solat dengan duduk. Sedangkan hak tahap mana kita tak boleh berdiri, tak boleh berdiri, pakai hak tu saja. Hak berdiri tu kena pakai dulu, kan? Setakat mana kita, kalau kita berdiri tu tak panggil apa, tak mencacatkan kita ataupun tak membahayakan kita, kena berdiri dulu, kan? Baru boleh duduk. Tapi kalau kita terus berdiri boleh, terus kita pun ambil posisi yang kedua, terus kita duduk, maka boleh batas sembahyang. Yang tu yang beratnya. Jika tak mampu berdiri, hendaklah dia solat dalam keadaan duduk. Duduk ni pula tuan-tuan, dia boleh terbagi pada tiga. Duduk iftirash. Duduk seperti duduk tasyahud tu, iftirash tu. Tahiyat awal, iftirash. Firah, dia iftirash ni, biasa kata firash ni, dia panggil, kan kita duduk iftirash ni kan duduk kita punya berlapik kan, bagaikan kita lapik kaki kita tu, punggung kita tu, kita iftirash kan, tilamkan kaki kita tu. Tu duduk iftirash dalam ni. Duduk gitu ataupun duduk, dia panggil duduk tarabbu'. Dia mungkin tak aja nama yang ni. Duduk tarabbu', duduk bersila. Duduk sila macam mana tuan-tuan? Macam tuan-tuan duduk sekarang ni. Boleh tak solat begitu? Boleh tak? Boleh. Kalau ada keperluan duduk begitulah. Kalau ada keperluan duduk begini, mungkin nak duduk begitu tak boleh, duduk begini tak boleh. Hak paling selesa duduk begini. Logilah. Asalkan semayang, tetap semayang je kok. Kan? Ataupun duduk tawarruk. Tawarruk macam mana duduk tawarruk? Duduk tahiyat akhir. Lagi teruk. Bukan lagi teruk, lagi mungkin payah lagi dah. Tapi ada kata boleh duduk begitu, selesa begitu, duduklah begitu. Kan? Okey. Itu tentang duduk. Jika mampu berdiri, tapi boleh menambahkan sakitnya atau menyebabkan sakitnya lambat sembuh, dia haruskan solat dalam keadaan duduk. Dia boleh berdiri boleh, tapi boleh menambahkan sakit. Tapi kalau boleh menambahkan sakitnya ataupun menyebabkan sakitnya lambat sembuh, maka dia diharuskan juga solat dalam keadaan
Duduk. Jadi maknanya tuan-tuan, kita nak hukum orang tak boleh. Tuan punya badan tahu dia boleh setakat mana. Tapi kalau tuan-tuan ditipu, itu dia dengan siapa tuan-tuan? Allah lah. Kan? Kalau dia ambil keputusan contohnya dia semayang di surau ni, kerana ada orang tengok dia, pada dekat rumah menampak tuan-tuan. Menampak. Sakit sikit je, mungkin luka sikit je, terus dia duduk. Kan? Orang duduk datang ke surau ni macam terhege-hege sakitnya. Dia punya sakitnya, ya Allah, macam dia punya balut macam cerita Ramli. Sakit belah kiri, balut belah kanan. Kat rumah menampak tu. Semayang kat masjid tengok Allah, pohonnya dia ni luka paru-paru, patutlah dia semayang tak kursi. Lupa kat rumah tak pakai kursi, handai ke tepi kursi. Tak pakai kursi tuan-tuan. Maka dia tu dengan Allah. Kita tengok dia, Allah, siang dia patut dia semayang tak kursi. Kita husnuzon saja. Sangka baik saja. Dah, sangka baik saja. Yang lain tu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau ibu buat gitu tuan-tuan, solat dia selesai tak? Solat dia selesai tak? Tak selesai. Sebab tu kita ni nak semayang untuk siapa? Kalau semayang untuk orang, settle lah. Tapi kalau semayang untuk Allah, ibaratnya kamu tertanggung hutang dah datang. Sebab tu tuan-tuan, kita semayang ni nak bagi settle terus, hantar tu hari ni. Ibaratnya kalau ada RM50 dah dapat dia punya nombor tu, nombor nak send duit tu, nak kirim duit tu, biar jangan lekat, jangan ditendang balik. Pernah tak tuan-tuan pergi kat ATM, masuk duit, nak pergi hantar duit kan? Duit dia hantar, dia tendang balik. Betul tak? Pasal apa dia tendang? Pasal apa duit tu tendang? Kalau nombor betul-betul juga. Mungkin duit tu keronyok dah. Mungkin duit tu kata tak kena. Kan? Cara kita cocok duit tu tak kena. Kan? Jadi ibaratnya begitu juga dengan semayang ni. Kalau tak kena cara, semayang kita jolok juga, dia tendang keluar, ibaratnya memang return lah, kena return balik lah jawapan. Tak terpakai lah tu. Baik. Lanjut. Yang ketiga. Jika dia menghadapi penyakit kencing yang tak lawan. Ni tambah kita orang lelaki tambah yang backup muda-muda belaka. Muda-muda belaka dah pasal ni dah. Muda belaka ni. Pak Majid pun muda lelaki dah. Muda belaka kita. Kalau masalah penyakit kencing tak lawan, tambah kita tambah hujan lagi, tambah itu musim sejuk lagi, tambah dah kuat penuh dia punya tu. Air kencing dan air kencing keluar. Dia mudah keluar sebab air tak kemas. Air tak kemas. Kan? Air ada leaking kat mana tak tahu. Dah. Air tak kemas, tutup tak kemas. Maka kalau dia solat berdiri, kalau dia solat berdiri memungkinkan dia cepat lagi keluar benda tu. Maka disebabkan itu, maka dibolehkan dia solat dalam keadaan duduk. Bila duduk terkepit sikit dah. Duduk diri dia rasa lawas sangat. Takut baik tu tiba-tiba bocor tak sebentar-bentar. Habis kejap pula surau. Acing tu sampai pulak kancing. Tengok kiri kanan rupanya orang sebelah rupanya. Kan? Orang sebelah kiri kanan kita lah. Baik. Ini saya beritahu situasi-situasi yang dibenarkan duduk. Itu dia. Jika tak mampu duduk, iftirash ataupun bersila, tarabuk saya sebut tadi. Tarabuk jangan salah sebut. Kata rabuk apa tak? Tarabuk ni segi empat. Tarabuk, rubuk ni maknanya kita duduk bersila macam ni lah. Bersila. Boleh dah duduk dengan menunjukkan kaki ke hadapan. Boleh juga rupanya macam cikgu tu tunjuk gitu. Tapi menghadap kiblat lah. Ni saya tunjuk cikgu kan apa cikgu? Tunjuk mana cikgu tu macam demo lah untuk saya. Kan? Jangan salah saya pula. Tunjuk ke depan. Maknanya boleh juga solat begitu. Boleh tak? Boleh kalau ada keperluan. Tapi jangan awal-awal dah terunjuk gitu, tak boleh. Nampak faham tak? Jangan awal-awal duduk susi. Dia tak ada apa-apa sebab dia pun terunjuk ke depan. Senang benar semayang. Tak boleh. Kan? Ini cerita keadaan-keadaan yang dibolehkan. Kalau anda kata itu pilihan yang boleh. Sebab tu tuan-tuan, pilihan yang terakhir ialah kena semayang juga. Walaupun semayang dengan apa? Hati. Kalau setengah hati pun tak boleh, maknanya mati lah tu.
Kalau tak mati orang, mati hati lah kan? Menunjukkan kaki ke hadapan menghadap kiblat. Dia punya ujung kaki dia menghadap kiblat. Baik. Jadi boleh bersandar, kita bersandar kan? Ataupun letak dia punya bantal belakang, takat takbir macam biasa. Itu Rokok sujud dia, rokok sujud macam mana tuan-tuan? Rokok sujud tu bezakan sikit lah kan? Macam kita semayang kursi juga. Semayang kursi ni duduk tak kursi, cuma rokok dia dan dia punya rokok dan sujud dia, maknanya kalau rokok tu ke depan sikit, kalau sujud tu ke depan sikit lagi. Saya pernah tengok tuan-tuan, ada orang buat satu, dia panggil apa tu, tahap sampai. Tak perlu tahap, tak perlu kita letak panggil apa bantal ke, tak perlu. Asalkan kita faham rokok tu ke depan sikit, kalau sujud ke depan sikit. Memang ibaratnya rokok tu tak jadi kaifiat rokok dah tu. Sujud jadi tak? Tak jadi dah sujudnya, tapi isyaratnya kan? Ada juga orang yang memayahkan diri dia buat satu peralatan tu untuk, dia kata pakcik kena semayang sampai kena papang ni. Dia buat papang ni saya tengok. Satu tempat dia buat papang ni. Pakcik tu kena sujud tu sampai kena jejak atas papang tu. Kata kamu doa sangat. Tak begitu. Yang pentingnya kalau kita rokok sikit, sujud sikit lagi. Biar ada beza tu. Jangan yang jadi batal, jangan tuan-tuan kita rokok sama. Allahu Akbar. Sujud pun Allahu Akbar. Benda sama juga. Itu tak boleh. Kan? Jadi maknanya dalam kaifiat kita duduk dalam keadaan semayang, duduk pun dia kena ada ilmu juga. Ada beza juga. Tak boleh kita buat basahan je, sapu je, asalkan semayang sudah. Itu tak boleh. Baik. Jika tak mampu solat duduk, dia hendaklah menunaikan solat dalam keadaan mengiring. Mengiring, pernah mengiring? Tuan-tuan tidur mengiring ke tidur terentang? Ke tidur menerak? Jangan tidur menerak tau, tak boleh. Tidur, saya kata first step kita tu lah, tidur mengiring. Lepas tu yang golek ke mana tu yang lantak dia lah. Yang pentingnya tidur mengiring dulu. Menghadap mana lambung kita? Lambung kanan kita menghadap ke mana? Kiblat. Kan, kalau lambung kiri dia tak akan jadi kiblat. Lambung kanan makna kita iringkan dia punya lambung kita tu menghadap kiblat. Kiblat mana tuan-tuan? Ke sana. Jadi makna kita menunjukkan menghadap ke sana, macam mayat tu. Macam mayat. Jadi macam mana semayang tu, macam mana nak takbir tu, isyarat belaka lah tu kan. Jadi macam kita menunjukkan, sebab tu sedap tuan-tuan, kena ada demo pun sedap, pada ada budak pun sedap kan. Cari boleh kecil sekali je. Tak apa lah. Saja je melawak. Tuan-tuan sebenarnya faham ke? Saya cerita tu tuan-tuan dah dapat dah. Tuan ingat pada macam mana mayat, macam mana tidur, itulah gambarannya. Cuma tak pernah buat saja. Ke pernah buat semayang mengiring? Tak pernah buat? Tak pernah buat. Nak buat mana ni? Tak nak buat kat rumah? Buatlah sendiri. Kan? Mana ni test sendiri. Semayang macam mana? Susahnya semayang tu Tapi nak ceritanya semayang tak semua semayang. Mengiring ke tak begitu, kena semayang juga. Kan? So, kena semayang mengiring rusuk kanan berada di atas lantai menghadap kiblat. Semayang gerak kiri kita. Ini ada gambar belakang tuan-tuan. Ada gambar belakang. Dia ada cerita gambar tu. Jika tak mampu solat dalam keadaan mengiring, hendaklah dia solat dalam keadaan berbaring. Berbaring. Solat berbaring, kakinya dihalakan ke arah kiblat dan kepalanya dilapik bantal ataupun seumpama. Berbaring. Macam mana berbaring tuan-tuan? Berbaring macam mana berbaring? Macam mana berbaring? Macam
Baring lah dah. Baring atas kursi malah. Berbaring atas kursi malah dah. Berbaring kita duduk tepi pantai kita baring atas kursi tu. Berbaring. Ini kena tahu tuan-tuan akan datang kalau orang mati ataupun orang ahli keluarga kita mati, kadang-kadang orang bertanya juga macam mana letak mayat ni. Dia ikut dam letak mayat. Memanglah kawan tu mati tak boleh arwah dia. Kesok sikit lagi. Dia tak boleh mati dah kan. Kita kena buat jenazah tu macam mana. Nanti orang datang, lepas tu kadang orang yang tak tahu, bila ayah dia mati, mak dia meninggal ataupun ahli keluarga dia meninggal, dia tak tahu nak buat apa dengan mayat tu. Mayat tu ditampukan macam mana keadaan. Bukan ditampukan dia bergerak, tidak. Maknanya mayat tu kita pun tak buat apa yang step yang patut kita buat. Sebenarnya kita bila mati saja, orang yang ahli dalam keluarga kita, step yang awal tu kita dah kena buat dah tu. Dalam rumah, dalam ahli rumah, ahli keluarga tu dah kena buat. Dan nanti orang datang, orang tengok, tak buat apa lagi pada mayat ni. Tak buat, tak tahu kala dia, tak tahu bila nak buat. Kan? Yang masalah tu. Jadi maknanya kalau mayat tu ada dalam rumah, kita kena urus dah tu, urus pekak awal tu. Jangan mandi lagi, jangan urus benda tu. Urus benda yang dekat dengan kita. Terutamanya dari segi arwah orang yang meninggal tu. Iaitu kita baringkan dia menghadap ke mana tuan-tuan? Menghadap kiblat. Jadi kalau posisi rumah kita kiblat ke sana, ke depan ni, jadi biar kepala dia ke sana, biar kaki dia ke mana? Tunjuk ke sana. So akan-akan kalau dia bangun, dia menghadap ke mana tuan-tuan? Jangan tiba-tiba dia bangun. Kalau bangun memang menanya kita. Dia bangun tu terus dia menghadap kiblat. Kan? Tapi kalau kita pergi, kita ahli Jumaat ni pergi ke rumah si Mamat ni, mana mau bagi terbalik mayat ni? Kita letak kaki ke sana, kepala dia ke mayat, kepala dia ke sana. Bila dia bangun, seolah-olah dia menghadap ke mana tuan-tuan? Dia membelakangi kiblat. Sebab begitu. Bukan dosa, tetapi kita panggil ikut kaedahnya. Kan? Nak ceritanya bahawa pentingnya hidup kita menghadap kiblat, mati pun menghadap mana tuan-tuan? Menghadap kiblat. Sampai dalam kubur pun menghadap kiblat. Padahal kalau ikut orang yang non-Muslim, kalau ikut orang kata ikut kaedah kita mati, tantok dia lah. Tanam saja dalam kubur tu. Dah. Tapi Islam tak begitu. Mati ni kita buat tu mulianya karomah kepada manusia ni, mandikan dia. Kalau tak boleh mandi, tak boleh sentuh air, kena ketayamumkan dia. Masya Allah. Lepas tu kena buku pula, kapan pula, kena kain putih pula. Lepas tu kena semayang lagi. Nak tertib Islam tu lah. Tanam lagi, 7 kaki lagi. Bukan boleh tanam toh-toh, tak boleh. Kalau kau kupas 9 kaki. Nak ceritanya adabnya Islam. Lepas tu dah dia tanam bukan tinggal begitu. Letak pula dia punya tanda pula. Baca talqin lagi. Nak ceritanya tertib Islam. Lepas tu tuan-tuan, sekarang pun tuan-tuan sudah kena bila tuan-tuan tidur tu, tuan-tuan dah kena buat latihan ketika mati. Waktu sekarang tuan-tuan jangan diambil mudah tentang tidur. Tahu tidur? Kan? Tidur tu ialah latihan untuk apa tuan-tuan? Untuk mati. Orang yang dia tidur, dia tak ambil semayang. Orang yang tidur, dia tak ambil tentang kiblat. Orang yang tidur tak mengambil hal tentang istighfar. Orang yang tidur, dia tak mengambil hal tentang bacaan doa sebelum tidur. Dia tak ingat dia akan mati esok lusa macam mana. Tapi kalau dia masa dia nak tidur, dia beringat tentang wuduk. Dia beringat tentang bacaan. Dia beringat tentang menghadap kiblat. Mudah-mudahan mati dia dimudahkan seperti mana dia ingat masa dia nak tidur. Sebab tu tuan-tuan, tidur tu ingat lalu latihan kita. Kalau aku mati malam ni macam mana. Bacaan doa pun tidak. Wuduk pun tidak. Menghadap kiblat pun tidak. Kita bimbang esok lusa kita mati tuan-tuan. Dalam keadaan terus tu akan temu. Masa nak tidur dulu pun kau tak ambil kira. Masa kau nak mati pun akan tahu. Aku akan melepaskan begitu. Kau nak mati macam mana. Subhanallah. Jadi kena takut betul-betul nak mati. Ketua-tua rasa seronok mati. Dia tidur. Seronok tak ada tidur. Memang seronok tak tidur. Kan? Sebab layang ke mengantuk. Tapi tuan-tuan, kalau anda kata kita mati, itulah malam yang terakhir kita tuan-tuan. Itulah malam yang terakhir kita jumpa isteri kita nak. Tengok dunia, tengok kawan kita. Lepas tu tak ada lah. Duduk dalam berzah dia jawapan. Sebab tu tuan-tuan takut sikit mati. Takut sikit nak tidur tu. Ingat-ingat tak aku esok ni bangun ke tidak tak tahu. Bangun ke tidak tak tahu.
nak kelak mata kita, nak tertidur. Sebab kita tidur tuan-tuan, kita akan melepaskan apa dia? Roh kita. Baik. Tak mampu solat berbaring, hendaklah dia solat dengan menggunakan isyarat mata dia. Kalau dia dah terbaring, dia duduk terbaring tu dia boleh solat lah. Tiba-tiba duduk terbaring pun tak boleh juga solat, kerah kejung. Macam orang kena apa cikgu? Kena stroke dah. Kerah belaka dia. Kalau separuh badan boleh jam belaka. Kerah mata kelip kepah. Mata saja bergerak. Kan? Pernah tengok orang kena stroke kan? Orang kena stroke. Ni stroke sekarang pun kita takut juga sebab dia tak kira muda tu. Dulu orang sakit, orang kena stroke ni, kena angin ahmad ni, kita tengok pekak orang yang 50-an, 60-an sekarang, pekak muda macam kena stroke, betul tak? Ada saya pernah tengok orang kena stroke tuan-tuan, lelaki suami isteri tuan-tuan, bergolek macam kain buruk tuan-tuan. Minta maaf saya cerita sebab anak-anak dia tak percaya. Saya tengok, ya Allah kesiannya, bergolek tu, mak dia tergolek sana, ayah tergolek sini, macam kain buruk. Yang paling memalukan tuan-tuan, dia uruskan mak dia mati, menguruskan mak dia, masa dia uruskan mak dia tuan-tuan, dia tak fikir dah tentang malu orang tua ni. Telanjang bogel begitu tuan, dia heretnya. Saya sedih semua tengok tuan-tuan. Nak ceritanya jangan tuan-tuan kita sampai jadi begitu tuan. Minta jauhlah kita tuan-tuan. Tolonglah kata awak respect lah pada ayah mak awak tu. Ingat baliklah. Tu jatuh pada ayah mak. Akan datang awak yang menguruskan ni, tak tahu lagi jatuh macam mana. Kan? Ini nak cerita pada kita tuan-tuan. Pengalaman hidup ni tuan-tuan, jangan jatuh pada kita kerana benda tu akan berlaku pusingan kehidupan kita tak tahu. Kan? Macam dululah PKP lah. PKP kita kata ni, alhamdulillah faham selamat. Tengok, lalas sekali pusing kepada kita. Baru seminggu kan? Minggu lepas dah di istihad. Dah minggu ni hari Rabu, genak-genak hari seminggu ni, hari esok Rabu dah mula. PKP kena pada kita pula. Kan? Itu dia. Baik. Isyarat mata bagi posisi rukuk, sujud. Syarat mata bagi rukuk, syarat mata bagi sujud. Jadi maknanya kalau kita gunakan kelompok mata kita, ibaratnya kelompok gerakan mata kita itulah mewakili apa dia tuan-tuan. Kalau kita kata rukuk macam tu, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Sujud Allahu Akbar. Dia punya kuyu sikit, tahu kuyu? Saya guna bahasa kampung sini kuyu. Maknanya kalau sujud tu sebab dia rendah bawah kan? Allahu Akbar. Kalau macam nak bangun pula, Allahu Akbar. Rukuk pula, Allahu Akbar. Kan? Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Macam tu tuan-tuan. Kan? Itu kalau mata boleh bergerak lagi. Kan? Mata tu boleh bergerak lagi. Itu dia. Nak cerita ni kena semayang juga. Kena semayang juga. Tapi ibaratnya kalau masa-masa muda kita tuan-tuan tak cakna semayang, agaknya ketika kalau kita sakit tuan-tuan, agaknya senang tak nak semayang? Senang tidak? Cuba kita sakit demam. Kalau demam sikit macam mana? Demam berasa mepeh dah, malah dah. Saya kalau kena tanya, kena gaut tuan-tuan, ya Allah, kalau gaut teruk-teruk tuan-tuan, kita semayang, nak semayang tuan, pening kepala tuan-tuan, pening kepala, sakit dah. Sampai macam hanyut tuan-tuan. Oh, patutlah orang kalau kena tanya sakit tuan-tuan, sakit berdoa sangat. Tak nak bangun, tak nak semayang. Tapi teruji semua tuan-tuan. Tapi kita ingat tu, ya Allah tolonglah ya Allah, bagi kita. Sampai menepek orang yang kena gawah teruk-teruk tuan-tuan, sampai tak nak diri. Sakitnya tuan-tuan, sakit. Orang kena gaut lah. Saya cerita sebab saya pengalaman kena gaut. Dah lah orang kata bila tanya kena gaut ni, kena kerak masuk tandas pasal apa? Sebab dia nak release balik. Yang kita punya kencing tu nak release balik. Tapi tak itu, kita terlegak banyak tu. Oh ya Allah ya Allah. Itu nak cabaran kita ketika sakit. Yang sakit tuan-tuan kan, dia pelbagai sakit ni. Sakit. Bila kita tengok orang sakit, orang kena panggil apa tu? Kena bawa dia punya kencing kat keluar dah. Apa tu sakit orang lelaki tu? Skubuk. Kan yang ni dia punya
Prostat dah. Tu tuan-tuan, kalau tanya orang hak kena tuan-tuan, dia kena jolok tu. Allahu Akbar. Dia buaya yang halus tu masuk ke dalam. Bukan biuh apa tu. Bukan biuh tu. Sebab tu kena jaga tuan-tuan. Jangan kena yang tu. Oh ya Allah, ngilu bukan main. Kita tengok orang kena sweat tu, takut dah. Ni dia cocok yang tu. Jolok dengan wayar halus tu tengah tu tuan-tuan. Nak bagi keluar air kencing. Ya Allah, ya Tuhan. Nak cerita ni macam mana seksa ni macam-macam lah. Baik. Ada soalan boleh tanya. Faham setakat tu Faham setakat tu? Insya dah. Insya dah. Okey, yang terakhir apa yang dimaksudkan dengan tak boleh, tak mampu berdiri betul? Tak mampu berdiri betul. Ini keadaan yang tak mampu berdiri betul. Pertama, tak mampu berdiri betul kerana sakit berat. Yang mentang-mentang kata saya ni sakit, tak boleh berdiri, dia pun terus ambil keputusan, dia pun ambil kursi, tarik, dia pun terus duduk. Tengok pada sebab dia. Pertama, tak mampu berdiri kerana sakit berat. Kedua, mampu berdiri, tapi jika berdiri maka sakitnya akan bertambah dan melambatkan kesembuhannya. Dia berdiri boleh tuan-tuan, tapi kalau dia berdiri lama boleh terhuyung. Ada tak orang penyakit begitu? Ada. Sebab tu tuan-tuan jangan berdoa sangat kata korang awak ni manja. Kita kata orang umur kita manja, diri tak boleh, itu tak boleh. Jangan kata begitu. Mungkin dia sakit betul, dia pening kepala ke apa, kan? Dia kata awak ni manja lah, semayang berdiri tak boleh apa boleh awak ni. Jangan tuan-tuan, jangan banyak sangat. Dia mungkin dia tak boleh ketika itu. So kalau tak boleh, kita ambil kursi, semayang atas kursi, kan? Kepala menjadi pening jika solat dan keadaan berdiri ketika dalam keadaan seperti kapal ataupun kereta api. Yang ketiga tuan-tuan tadi, berdiri, dia boleh berdiri, cuma dia sakit kalau berdiri lama. Yang ni pula, dia berdiri tak boleh tuan-tuan sebab dia berada dalam kenderaan. Kapal contohnya, kereta api contohnya, kan? Pernah naik kereta api? Alhamdulillah. Saya masa duduk di Johor, daripada Keluang balik ke Wakar Baru, berapa jam tu. Jadi nak semayang je, ada tempat gerabak belakang boleh semayang, tapi kita boleh juga semayang atas kursi dia. Tapi kalau kita semayang berdiri tuan-tuan, bergorong-gorong, dia punya tu lah, kita buat kepala tuan-tuan, kan? Ada saya naik kapal terbang, dia masa dia umrah tuan-tuan, ada orang ni, dia semayang diri atas kursi tu. Saya kata, wan gawak semayang semua berdiri gitu. Dia semayang tuan-tuan, dia berdiri atas kursi, berdiri atas kursi tu, kursi kapal terbang. Berdiri, cak. Orang bahasa apa? Bahasa apa? Kita guna bahasa kampung kita. Cacang. Cacang saya kata, Allah. Kawan ni ya Allah, cacang. Pada duduk atas kursi tak apa padahal. Sebab tu kita kena belajar dengan ilmu. Apa-apa dengan ilmu. Padahal duduk atas kursi saja. Seat dia tu, dah disediakan seat kan. Semayang saja. Akad takbir, rokok sikit, sujud sikit. Settle lah. Betul tak? Memanglah tak boleh ambil semayang macam kita dekat mana? Dekat tanah ni, kan? Tapi kita boleh tak guna spray tu, boleh tak? Spray kat kita punya tempat seat kita tu, jangan sembuh bini kita pula. Sembuh main mencik orang belakang depan, tak payahlah. Sembuh saja macam apa, sembuh yang sekadar yang ada kan? Semayang saja. Semayang saja. Habis tu kiblat tuan-tuan. Kiblat dalam keadaan begitu, kalau anda kata memang boleh tanya pegawai ni, ataupun kita kata kita pun tak dapat info yang tu, boleh semayang ikut ijtihad kita, tak ada masalah. Boleh semayang kita begitu kan. Tapi anda kata kita terhalang belaka, kain kita mungkin, baju kita kotor mungkin, nak ambil wuduk pun tak boleh, kita pun terhalang. Tengok sebelah kita pula, penumpang kita pula, Mak Saleh pula, Allah Akbar. Contohnya naik kapal terbang Asia contohnya, kalau naik kapal terbang emas, tak mungkin dia satu kapal tu duduk umrah belaka dah. Jadi
ketika tuan-tuan kita sembahyang hormat waktu saja, nanti sampai ke landasan kapal terbang, landasan kapal terbang sampai ke airport tu sembahyang kita. Ataupun kan kita musafir kan, andai kata di atas tak boleh sembahyang tu, kita sembahyang nanti musafir kat bawah kan, boleh berlaku. Sebab tu kena ada fiqh, ada ilmu berlaku Baik. Yang keempat, mengidap penyakit kencing tak lawas. Jika solat diri, maka air kencingnya akan keluar ketika solat, sedang solat. Sebaliknya, jika solat sambil duduk, maka air kencing tak keluar semasa dia solat. Seterusnya, berada dalam kenderaan yang menyukarkan untuk diri, macam saya sebut tadi. Mengidap penyakit buasir. Buasir pun termasuk juga. Tak ada buasir lah. Penyakit buasir yang memudaratkannya jika solat berdiri. Kalau dia berdiri menyebabkan jadi penyakit tadi. Hak lagi tuan-tuan, saya malu nak sebut tapi saya baca juga Hak satu lagi, kerak kentut. Kalau berdiri, kerak kentut dia. Jenuh ni. Suka kentut, bukan suka kentut, kerak kentut, berpenyakit, bukan suka kentut. Kan? Kerak kentut jika berdiri dan tidak kentut jika duduk. Ada juga pesen gitu Kalau berdiri lama-lama dia kerak sangat dia kentut. Kalau dia duduk tu dia terkepit sikit. Kan? Sampai tahap tu Kalau macam tu Ustaz, ya. tak dikira menahan. Dia kalau menahan kentut, tengok keadaan lah. Kalau dia menahan kentut, memang dia nak selamatkan keadaan. Dia semayang mungkin dah duduk tayak akhir, dah. Kalau lepas ibaratnya, habis dah. Sayang dia. Memang makruh tak makruh dah. Makruh tak makruh. Cuma tengok keadaan, mana kata dia pun ada senggang lagi semayang dia tak duduk dalam semayang lagi. Dia lepaskan sajalah. Sebab ni kalau dia menahan tu ibaratnya hukum semayang dia dalam keadaan makruh. Baik dia selesaikan. Termasuk orang menahan kencing. Dia malas nak kencing sebab nak kejar ke Jumaat tadi. Kalau kencing masuk tandas dalam lambung begini, itu dah tertinggal dah, dia kata. Baik tahanlah kencing, memang boleh sah semayang dia. Sah tak semayang dia? Sah. Tapi semayang dia dalam keadaan begitu, dia sudah rasa cemas semayang. Betul, cemas tak? Orang semayang kita cemas tak rasa? Cemas. Tambah pula kalau tak imam baca panjang, tak imam zikir lama, ataupun tak imam duduk lama, sujud lama, rukuk lama. Lagilah Ni saya nak tanya tentang yang menahan kentut dengan menahan kencing tu kan. Kalau di Masjidil Haram tu, dia punya tempat berwuduk dia tu jauh sikit, kena pergi. Kalau kita hampir dengan Kaabah tu, jauh dia memang jauh lah, dalam ada lebih 100 meter lebih. Jadi lagi satu, kalau nak pergi solat Jumaat tu kena pergi awal. Dalam pukul 9 pagi kena pergi dah. Walaupun sembahyang dia bermula pukul 12 lebih. Sebab dia akan tutup lah kawasan-kawasan sekitar masjid tu. Jadi dalam keadaan macam tu, anda kata kita menahan kentut ataupun menahan kencing, hukum kat situ. Ya, hukumnya sama juga. Apa namanya, yang penting kepada kita ialah semayang tu, kalau dia menahan sekalipun, menahan kentut ke, menahan kencing ke, ibaratnya semayang ni masih sah. Sah atau tak sah kan? Cuma memang dia semayang kadang itu memang dia terganggu juga lah. Terganggu kerana dia semayang kadang begitu cemas tadi. Cuma kita ambil panggil apa tadi, masalah kita tadi, dalam keadaan kita tersepit begitu kan? Saya pernah juga berlaku. Kita kalau contohnya macam pernah yang terjadi pada saya sendiri tu, memang kalau kita semayang di Masjid Haram tu, semayang duduk depan tu, kalau tengok belakang memang padat dah orang. Tapi kita ada tak dia punya panggil apa tu, air zam-zam, ada tak air zam-zam? Banyak tempat air zam-zam kan? Mungkin kita guna kaedah air zam-zam tu. Boleh kita basuh, sapu air zam-zam tu sekadar mana yang dapat, untuk mengurangkan pergerakan kita yang nak pergi jauh. Tempat wuduk memang jauh daripada tempat yang lokasi yang kita duduk tu kan? Jadi maknanya kaedah tu kita pakailah atas kadar kita macam mana tadi. Baik.
kemudian akhir sekali solat atas kursi. Ini solat kursi ni supaya jangan kita ambil mudah juga lah, tentang kedudukan kursi tu lah. Bolehkah solat dengan duduk di atas kursi? Ya, boleh, dan harus dengan syarat-syaratnya. Orang yang solat duduk di atas lantai tidak mampu berdiri disebabkan keuzuran yang dialami. Orang yang solat menggunakan kursi mampu berdiri dengan sempurna, rokok dengan sempurna, tapi tak mampu turun sujud di lantai. Jadi bolehlah tu. Dia cuma tak boleh turun sujud di lantai. Jadi dia boleh duduk atas kursi. Orang yang solat duduk di atas lantai melakukan rukuk dengan menundukkan badannya ke bawah sekadar kemampuannya. Orang yang solat menggunakan kursi melakukan rukuk seperti rukuk orang yang solat berdiri. Kecuali jika solat duduk di atas kursi, maka cara rukuknya dengan menundukkan badannya ke bawah mengikut kadar kemampuannya. Jadi kita sembahyang atas kursi, rukuk dia tu, sujud dia tu lebih daripada rukuk dia tadi. Kan? Ya. Dia satu bila dia sembahyang atas kursi, dia nak rokok tu, dia tak duduk atas kursi, dia rokok. Lepas tu dia bangun, dia dah sujud, dia duduk atas kursi baru dia sujud. Dia nak rokok, dia masih berdiri. Dia berdiri. Ya. Dia bangun nak sujud, dia duduk atas kursi baru Dia sebenarnya gini, dia sebab dia rokok boleh, dia diri boleh macam biasa. dia rokok dan sujud dia sama. Kenapa dia sama? Masa dia rokok tu, bila dia duduk atas kursi, dia dah rokok dan sujud tu sama. Faham. Dia begini, yang pertamanya kita kena faham bahawa tahap mana yang dia boleh berdiri, tahap mana yang dia boleh. Kalau dia kata dia boleh kiam, dia kiam. Tapi tak standby lah kursi. Kursi ni standby sebab dia tak boleh sujud tadi. Jangan dia kiam boleh, rokok boleh macam biasa, tapi tiba-tiba dia duduk saja, duduk terus, kiam pun tidak, rokok pun tidak. Rokok atas kursi juga, itu tak boleh. Kan? Jadi maknanya kalau dia boleh kiam, dia kiam dulu. Kiam dia macam biasa tu, lepas tu dia pun rokok macam biasa. Ketika sujud dia tak boleh, dia pun duduk atas kursi. Lepas tu dia sujud, dia duduk antara dua sujud, lepas tu dia sujud kedua. Kemudian pada rakaat kedua dia kena berdiri semula. Ataupun ketika rakaat kedua dia tak kuat sangat tadi, dia boleh tak duduk? Tadi dia berdiri lah, dia duduk, boleh tak duduk? Dia boleh duduk. Dia sambung pergerakannya. Tapi tiba-tiba rakaat ketiga dia rasa macam gagah balik, dia kena berdiri tak tuan-tuan? Dia kena diri balik. Yang tu yang kena faham. Kadang-kadang orang ambil mudah, dia kena berdiri daripada awal, dia duduk daripada awal sampai dia berdiri, sampailah dia duduk sampai ke akhir. Itu tak boleh. Orang yang solat duduk di atas kursi atau lantai melakukan sujud dengan cara meletakkan 7 anggota sujud. Jadi maknanya tuan-tuan, bila dah dia sujud begitu, jadi terpakai ke tidak 7 anggota itu? Tak terpakai lah. Sebab tu dia panggil kaifiyat. Dia panggil isyarat tu. Kan? Ni orang buat sampai satu alat nak bagi letak semua tuan, memang tak tercapai lah. Kita yang sihat ni tuan-tuan kena cermat pasal mana yang anggota 7 anggota, terutama kaki. Saya tengok kaki ni masih lagi kita tak apa macam mana. Kaki belakang. Kaki belakang. Masa tapi kalau duduk tawarruk tu tahiyat akhir, orang yang ada masalah, dia perlu tak dia punya lipat kaki dia? Perlu tak? Tak perlu lipat. Dia duduk secara macam cikgu bersila begitu, kaki bunjur ke belakang, boleh ke tidak tuan-tuan? Boleh, tak ada masalah. Kalau anda kata dia tak boleh, bukan tersepit. Kalau dia terus duduk begitu, terlanggar perut orang sebelah, terperut taman berlipat atas perut orang lain, mengamuk orang sebelah pula. Dia tahu dah dia tu macam mana keadaan dia, dia duduk begitu juga, menyebabkan kawan sebelah tersepit sampai bunyi, contohnya bunyi apa? Kan? Jadi ketika itu tuan-tuan, dia kena duduk secara apa? Ikhtiras. Itulah hukumnya. Nampak tak? Ni kadang-kadang nak kejar ke sunat tu, dia buat belaka dalam semua keadaan. Itu kena faham
Baik. Orang yang solat duduk di atas lantai, duduk membaca tasyahud awal secara iftirash. Orang yang solat atas kursi duduk membaca tasyahud akhir atas ke kursi, dia punya tapak kaki dia di atas lantai. Kan itu. Kemudian kursi pula. Kursi Kursi macam mana tuan-tuan? Kursi. Tapak kaki. Ha? Sebagai tapak kaki. Tengok sini tuan-tuan, kursi ni yang ni hak kuning ni. Hak kuning ni ialah garis soft kita dah. Garis soft. Kalau seseorang itu dia memang boleh berdiri. Dia punya satu item saja yang dia tak boleh boleh berdiri. Dia boleh berdiri. Kan? Ada term saja dia sujud saja dia tak boleh. Jadi kerusi dia macam mana tuan-tuan? Macam ni. Sebab bila dia berdiri, kaki dia ke mana tuan-tuan? Dia sama tak dengan sah lain? Sama tak? Sama. Kan? Tahu dah dia ni hak pakai sama kursi. Dia kena duduk di mana tuan-tuan? Dia kena duduk di mana? Jangan duduk di tengah-tengah. Dia kena duduk di mana? Carilah posisi yang tak mengganggu orang lain, duduk di tepi. Nampak tak? Supaya jangan menggalakkan sah orang belakang. Sebab nanti dia akan sah belakang, dia akan terganggu tadi. Terganggu. Kan? Sebab tu fiqh pada orang yang semayang ni, dia kena faham gitu. Mentang-mentang ni nak kerja fadilat, dia duduk depan sah, dia pun duduk dengan depan tok imam atau duduk dengan tepi tok imam. Kan? Faham tak? Faham ni? Okey. Kalau dia memang daripada awal dia memang duduk atas kursi. Kursi dia macam mana tuan-tuan? Kursi dia begini. Sebab nanti kaki kursi dia sama dengan sah. Orang lain betul tak? Maka dia duduk walaupun kaki dia depan, tapi badan dia sama tak? Sama tak? Badan dia sama. Nampak tak? Boleh begitu? Itu dia punya kaifiat. Cara semayang atas kursi, semayang atas duduk, semayang tak boleh semayang duduk begini dan sebagainya tadilah. Jadi sekali itulah yang dapat kita kongsikan pada malam ini. So sepanjang kita belajar apa yang baik dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Semua datang daripada Allah, kelemahan itu datang daripada saya sendiri. Kalau tersilap info daripada saya, kongsian saya ini boleh kita rujuk balik dan kita tangguhkanlah pertemuan kita ni. Jadi saya rasa sekarang itu sajalah, sebab minggu akan datang ni kita tak tahu lagi PKP kita selama ni. Kan, kalau ikut pada syaratnya PKP ni ibaratnya kuliah ni memang begitulah, apa yang kita faham lah. Lepas tu satu lagi tuan-tuan, apa yang saya nak sebut, walaupun kita semayang kita tak boleh nak hadir ke masjid, ke surau, walaupun disyaratkan orang-orang tertentu saja dalam peraturannya lah. Tapi kita jangan rusukkan hati kita ni terus melekat pada masjid, terus melekat pada surau. Sebab kalau hati kita terus melekat juga, walaupun PKP ke, kita melekat juga hati kita, hubungan kita ni, aku rindunya nak pergi masjid, aku nak tengok tak ada orang, aku nak JK tu pergi, contohnya kan. Hati kita tak dapat pahala berjumpa. Cuba tengok ramai budak pergi masjid, kita nak pergi masjid tak dapat, tapi hati kita meronta-ronta nak pergi masjid. Tok Bilal pergi masjid, Tok Imam pergi masjid, AJK pergi masjid, orang tertentu pergi masjid, kita tengok celah subuh tak ramai contohnya. Kita mungkin beranggap kita pun AJK contohnya kan. AJK belaka tak? AJK belaka contohnya lah. Jadi kita nak kadang begitu tuan-tuan, hati kita nak pergi masjid ni, pahala berjumpa dapat ke tidak tuan-tuan? Tak dapat juga, walaupun kita solat di mana? Di rumah kita. Tapi asalkan masa hayat kita, masa sihat kita adalah di antara orang-orang yang sangat istiqomah pada masjid atau itu kelebihan Islam yang bagi pada kita. Jadi sekali itu, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.